أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. إلى حضرة رسول الله المصطفى وعلى آل بيته وأصحابه وأولياء الله تعالى ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات ولأنفسنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan apa kurnianya dapat sama-sama kita berjemaah lagi untuk waktu maghrib ini dan kita dapat bersama-sama duduk di dalam sebuah majlis yang mana majlis ini telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bahawa perumpamaan majlis ilmu itu ibarat kita duduk dalam taman-taman syurga. Jadi moga-moga Allah tanamkan, suburkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana semasa kita hidup di dunia Allah memberi kita peluang untuk merasa nikmat-nikmat taman-taman syurga itu. Jadi insya-Allah pada malam ni untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, saya baru dilantik sebagai penggerak Sakinah di daerah Muar ni. Jadi saya akan ambil modul sikitlah pasal tentang modul keluarga Sakinah negeri Johor. Jadi kita bahas insya-Allah ya, tajuk yang akan saya bahaskan pada hari ini, pada malam ini kita akan bahaskan berkenaan tentang istikharah. Istikharah, perkara tu ramai orang tahu, insya-Allah kita bahaskan. Andai kata ada suatu maklumat yang baru, kita jadikan dia sebagai pengajaran. Kalau ada kita rasa dah tahu, kita jadikan dia ulang kaji. Macam mana kita kata ilmu ni dia takkan rugi. Kalau kita dah tahu, kita ulang kaji, dapat ganjarannya. Kalau kita tak tahu, kita belajar, dapat ganjarannya tertentu. Jadi insya-Allah bila kita sebutkan perkataan istikharah, istikharah itu berasal daripada perkataan Arab yang mana perkataan itu di atas timbangan. Kalau bahasa Arab kita sebut wazan, atas timbangan istaf'ala. Ada perkataan alif sin ta fa ain lam, istaf'ala. Jadi istikharah itu atas timbangan itu, kalau kita lihat pada perkataan lain, kita akan jumpa perkataan istiqamah. Daripada istikharah kita jumpa perkataan yang sama, timbangannya itu disebut istiqamah. Dan ada juga kita tengok perkataan lain atas wazan yang sama, kita sebut istighfar. Jadi sesungguhnya bahasa Arab ini turun masa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila diturunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab,
maka segala yang disebut itu pasti ada makna yang tersembunyi, pasti ada rahsia. Yang mana Al-Quran itu kalau kita terjemahkan, dia tak jadi Al-Quran. Macam kita tengok macam agama lain, walaupun ada terjemahan 10 bahasa, 10 bahasa disebut sebagai kitab dia. Sebagai contoh dia disebut sebagai Bible. Tapi kalau untuk umat Islam, kalau ada terjemahan Al-Quran, maka terjemahan Al-Quran itu tak disebut sebagai Al-Quran. Sebab Al-Quran itu memang turun dia lafaz dan makna itu dalam bahasa Arab. Sebab apa? Sebab hanya bahasa Arab yang mampu untuk menanggung makna Al-Quran. Jadi macam tu. Pasal kalau kita nak mendalami agama, sekurang-kurang kita kena ada kemahiran bahasa Arab. Jadi bila kita tengok perkataan istiqamah itu ataupun wazan daripada perkataan istiqamah berasal daripada perkataan qiyam. Kalau istikharah itu berasal daripada perkataan khair. Khair tu maksudnya apa? Maksudnya baik. Kalau kita jumpa saudara kita tegur, kita cakap apa? Kita kata kaifa haluka. Jadi kawan kita pun jawab ana bi khair. Maksudnya saya baik. Jadi bila dia datang dalam bentuk perkataan istikharah itu maksudnya dia bermaksud meminta kepada kebaikan. Meminta kepada kebaikan. Macam mana bila kita kata istiqamah itu maksudnya apa? Meminta untuk didirikan daripada perkataan qama. Kemudian kalau kita lihat pula ada perkataan istighfar daripada perkataan ghafara. Maka ghafara itu maksudnya tempat kembali. Jadi Allahu Ghafurun, Allah itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Jadi bila kita kata saya beristighfar, astaghfirullah, maka saya mohon untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz daripada wazan istikhara atau istaf'ala itu bermaksud meminta atau memohon. Jadi bila istikhara itu adalah meminta kepada yang baik. Jadi bila Nabi SAW bersabda, apabila kamu merancang solatlah 2 rakaat, maka itu adalah anjuran Nabi SAW. Bila dikatakan bila kita ada permintaan, kita ada suatu ketika kita perlu buat pilihan, maka solatlah 2 rakaat. Sebab apa? Sebab kita memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar pilihan kita itu adalah yang terbaik buat diri kita. Jadi bila lafaz yang dilafazkan dalam hadis tersebut dikata walaupun lafaznya perintah, tetapi para ulama mengatakan bahawa itu adalah hukumannya hukumnya adalah dianjurkan. Maka bukanlah hukumnya wajib. Biasanya kalau lafaz dalam bentuk perintah maka wajib. Tapi bila dalam hadis ini ulama memfatwakan atau memberi pandangan bahawa hukumnya adalah dianjurkan, bukan tak sampai tahap wajib. Jadi bila kita kata tentang istikharah, memohon kepada sesuatu, maksudnya manusia ni sebenarnya bila dia hidup ni, manusia daripada seorang berbeza dengan yang lain adalah disebabkan pilihan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelebihan manusia berbanding makhluk Allah yang lain adalah manusia itu diberi peluang untuk membuat pilihan. Jadi kalau kita kata binatang yang lain, contoh haiwan yang lain, kita tengok macam monyet, contohnya monyet kan. Kalau kita tengok monyet hidup dalam dunia ni, dia bangun, lepas tu dia makan, lepas tu dia main, lepas tu malam rehat, besok dia buat kerja yang sama. Kita jarang kita nampak monyet ada mesyuarat sama-sama tim monyet, tak ada kan. Haiwan-haiwan lain pun tak ada mesyuarat. Sebab apa? Sebab yang makhluk yang bermesyuarat itu adalah makhluk yang berbincang untuk nak buat pilihan. Jadi kita nak tahu seorang dengan yang lain itu adalah disebabkan pilihan yang dia buat. Jadi seorang mukmin dan seorang kafir itu kenapa ada orang mukmin dan ada orang kafir? Sebab apa? Sebab pilihan yang dia buat. Bila mana dia beriman, dia memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah dia orang beriman. Maka kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menafikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah dia kafir. Jadi dengan sebab pilihan menentukan manusia itu muslim ataupun bukan muslim. Pernah diriwayatkan suatu hari bila pakcik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pakcik ni bila dia dapat tahu kelahiran Nabi Muhammad,
pada ketika itu dia yang paling suka sekali. Tapi bila suatu hari bila Rasulullah SAW dah dilantik menjadi apa? Menjadi Nabi dan Rasul, dia pula yang paling kuat menentang. Kan? Jadi kita nak tahu kadang-kadang bila kita duduk dalam masyarakat ni, kita ni kalau orang yang menentang kita ni orang luar tak ada masalah. Tapi kalau dia menentang kita ni orang yang dekat dengan kita, tu yang masalahnya. Tu pasal Nabi Muhammad SAW dia menerima tentangan daripada pakcik dia sendiri. Jadi bila suatu hari orang bertanya dengan Abu Lahab, dia kata, wahai Abu Lahab, dia kata, kenapa kau rasa Muhammad ni membohong ke? Dia menipu ke? Bila orang tanya macam tu, lepas tu Abu Lahab senyap-senyap, dia kata, sebenarnya aku yakin Muhammad tu tak menipu. Lepas tu dia kata, habis kenapa engkau tak beriman dengan dia? Kenapa kau tak percaya? Kan? Bukan aku tak percaya, tapi sebenarnya aku rasakan sepatutnya kenabian itu turun kepada aku, bukan turun kepada dia. Nampak maksudnya macam tu. Kadang-kadang manusia ni dia tahu, akal fikirannya tahu sesuatu, tapi kadang-kadang ego dia tu mengatasi, mengaburi kebenaran. Jadi kita kena hati-hati. Itu pasal bila kita sebut pasal istikharah ini, guru saya mengatakan bahawa kalau kita hidup seharian, kalau boleh jangan tinggal 3 solat ni. Yang pertama, solat apa dipanggil? Solat sunat taubat. Sebab apa? Sebab setiap hari bila kita hidup pasti kita akan melakukan kesalahan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, bila Nabi SAW bersabda, dia kata, kullu ibn Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Dia kata setiap anak Adam itu pasti buat kesalahan, tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat. Jadi kalau boleh setiap hari itu kita buatlah solat sunat taubat. Jadi solat yang kedua, kalau boleh jangan tinggal solat sunat istikharah. Sebab apa? Sebab manusia setiap saat dia akan buat pilihan. Jadi bila dia setiap saat dia akan buat pilihan, maka solat sunat ni sangat-sangat dianjurkan. Jadi sebab itulah kita kata, walaupun ada orang kata kalau saya dah tahu sesuatu, perlu tak saya nak buat pilihan? Contoh dia kata, saya boleh buat pertimbangan sendiri berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya tak nak buat solat istikharah. Jadi kita kena faham, kadang-kadang manusia ni selalu terpengaruh, selalu terperangkap dengan ilmu dia ataupun dengan pengalaman dia. Jadi kadang-kadang kalau kita buat istikharah, tak semestinya kita nakkan panduan, tapi bila kita buat tujuan kita buat tu, bila kita lakukan sesuatu, kita nak rasakan bahawa kita buat sesuatu itu di belakang kita ada panduan daripada Allah Subhanahu wa. Jadi andai kata ada sesuatu keputusan yang kita buat itu menjadi baik, maka yang baik itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita untuk melakukan satu keputusan yang baik. Dan andai kata kalau keputusan itu tidak jadi seperti apa yang dirancang, ini perkara biasa, sunnatullah. Ada masa Allah SWT bersifat dengan sifat iradah dan sifat qudrah. Jadi Allah SWT walaupun kita minta sesuatu tapi Allah beri yang lain. Tapi bila kita faham benda macam tu, maksudnya bila tak jadi seperti apa yang dirancang, maka kita akan rasakan bahawa itu semua sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Jadi kita tak jadikan diri kita sebagai kompas, tetapi kita menjadikan Allah SWT itu sebagai matlamat. Jadi andai kata kita susah sebab buat keputusan, kita rasakan bahawa itu adalah ujian Allah SWT. Tapi kalau kita rasa, kita tak rasakan semua sekali ujian daripada Allah SWT, pasti kita akan menyesal. Kita akan rasa putus asa. Kita rasa putus asa sebab apa? Kita rasa kita dah tersalah buat keputusan. Jadi kita bila kita buat sesuatu tu, kita mohonlah kepada Allah SWT. Sehingga kan setiap hari 17 kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Apa yang Allah Taala perintahkan supaya kita bacakan surah Al-Fatihah setiap hari, dan dalam surah Al-Fatihah itu juga ada doa. Doa yang kita bacakan, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi kalau kita doa tu, sebenarnya kita tak yakin ke jalan kita ikut Nabi Muhammad ni, hari-hari kita hidup, kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita sembahyang, kita puasa, tak yakin ke kita bahawa jalan kita ni jalan yang lurus? Tapi sebenarnya bila kita doa itu, maksudnya kita ni perasan, kita ni rasa bahawa kita ni adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan itulah kita lakukan istikharah. Semoga apa sahaja tindakan yang kita lakukan itu adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolonglah kita rasakan Allah itu ada bersama dengan kita. Bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bermohon kepadaku, maka rasalah sesungguhnya aku ni amat dekat. Jadi bila kita kata dekat, apa maksud dekat tu? Kalau kita kata saya dengan Haji ni dekat ke jauh? Kan? Ada orang kata dekat. Tapi kalau saya banding dekat macam tu, jarak, kalau saya kata saya dengan air ni mana lagi dekat? Ada orang cakap air ni lebih dekat. Tu kalau kita tengok timbangan jarak. Tapi sebenarnya dekat itu adalah pada hati. Andai kata seorang tu kita kenal, kita rasa orang tu dekat je dengan kita. Kalau kita rasa orang tu kita tak kenal, walaupun dia dekat, tapi sebenarnya kita rasa jauh. Itulah perbuatan hati. Itu pasal bila kita sebut, bila Allah SWT kata, apabila hamba-Ku bermohon kepadaku. Jadi kalau kita nak tahu Allah tu dekat tak dengan kita, kita ni jadilah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Rasalah setiap apa yang kita buat, mintalah pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana istikharah ini adalah suatu yang sunat, maka kecenderungan hati yang berlaku sesudah itu hanya menjadi fatwa buat diri sendiri. Jadi kadang-kadang bila kita tengok masalah istikharah ni pula, kadang-kadang bila ada orang ni bila dia buat istikharah, dia buat rajin-rajin, lepas tu dia dapat satu isyarat. Jadi isyarat yang dapat ataupun kecenderungan yang dia dapat, mana orang kata apa nama, hati yang cenderung tu, sebenarnya itu tidak lain hanya orang kata itu tidak lain, itu hanya menjadi fatwa kepada diri kita sendiri. Kita tak boleh ukur benda tu pergi kepada orang lain. Tu pasal dalam kaedah bila kita belajar bab ilmu tasawuf, kita ada satu kaedah yang dikatakan syarak itu lebih utama daripada wara'. Tu kena pegang. Kalau kita bergantung pada wara' itu lebih utama daripada syarak, tu yang masalah tak selesai. Satu negara boleh berperang. Jadi apa tu syarak, apa tu wara'? Kita kena faham. Jadi syarak itu adalah apa yang kita rasa dengan hati kita. Tapi syarak itu apa? Itu adalah apa yang ditentukan, hukum hakam agama yang ditentukan. Contohnya macam kita kata ada orang tu isap rokok. Jadi bila kata apa hukum isap rokok? Dia kata ada bila apa nama doktor terangkan dekat depan, dia cakap isap rokok ni membahayakan kesihatan. Faktanya sekian kan. Jadi kita cakap orang boleh kena kanser, orang boleh kena ni apa semua sekian. Tu doktor cakap. Tapi tiba-tiba orang yang isap rokok tu dia cakap apa? Dia kata doktor tu membohong lah, dia kata kan. Aku dah 30 tahun isap rokok, satu sakit pun tak datang. Nampak kan? Jadi kadang-kadang kita kena faham yang dikatakan aku isap rokok tak sakit tu dia seorang. Tu namanya syarak, tu namanya wara'. Apa yang dia rasa. Tapi syarak itu apa yang dibuat kajian ke atas benda tu dan apa yang ketetapan yang dah satu. Kebanyakan orang macam tu. Macam kita kata satu ilmu, satu dapatan, satu kesimpulan mengatakan bahawa rokok itu bahaya, tapi tiba-tiba dia seorang isap rokok tak ada masalah. Itu wara', tak boleh ukur pada orang lain. Jadi kita tak boleh promote pula orang lain. Kalau kau nak sihat macam aku, kau isaplah rokok macam aku. Tak boleh. Nanti bergaduh, masalah tak selesai. Tu wara' tu macam tu. Jadi kadang-kadang kita nampak macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya benda-benda ni lah yang memporak-perandakan masyarakat. Bila mana kita membesarkan wara' daripada syarak. Contohnya kadang-kadang kalau kita tengok antara anak dengan mak pun boleh jadi macam tu. Contohnya anak nak belajar, tapi mak daripada kecil dulu tak pernah nak belajar betul-betul, dah belajar tapi tak dapat nak capai cita-cita dia. Mak nak jadi doktor dulu. Jadi apa yang dia buat? Dia set anak dia supaya jadi doktor. Contoh macam tu kan. Jadi dia berusaha. Rupa-rupanya anak dia punya kecenderungan nak jadi benda lain. Kan? Jadi akhirnya apa yang berlaku, dia kata kalau tak dengar cakap mak, maka jadi anak
tak dapat restu. Tu contoh macam tu kan. Tu kalau kita tengok kadang-kadang selalu jadi masalah macam tu. Kan? Contohnya kadang-kadang anak datang jumpa mak saya bawa orang saya nak calon sebagai isteri saya. Mak dia tengok, dia kata tak boleh lah. Dia kata kan mak dah ada calon mak sendiri. Lepas tu dia kata lah, tengok calon mak dia kita tak berkenan, anak tak berkenan. Jadi dia kata kau nak ikut cakap kau ke kau nak ikut cakap mak? Ikut cakap mak kau dapat berkat, ikut cakap sendiri tak dapat berkat. Nampak kan, kita nampak macam tu, selalu berlaku macam tu. Jadi kita kena faham, kalaulah kita ni ada ilmu, kita ni sebagai ibu ayah, andai kata sesuatu itu dah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sebagai hamba Allah takkan kita nak tak redha kepada sesuatu yang Allah dah redha. Jadi kita kena faham, walaupun kita mak, walaupun kita ayah. Jadi kadang-kadang kita nak kata ni, bila kita kata istikharah ini fatwa untuk diri sendiri, sebab apa? Sebab kadang-kadang orang menjadikan fatwa tu sebagai hukum. Sebagaimana ada beberapa kes yang berlaku bila keluarga sudah berpakat dah mengikat tali pertunangan. Contoh dah mengikat tali pertunangan, tiba-tiba mak dia sembahyang tahajud apa semua malam tu, buat istikharah apa semua. Lepas tu tiba-tiba mimpi yang rumah tangga anak dia tu bercerai ataupun panas, ada masalah. Jadi bila berlaku, bila bangun besok pagi dia cakap dengan anak dia, kita putuskan je lah tali pertunangan ni. Kadang-kadang dia kata macam tu kan. Sebab apa? Sebab dia cakap sebab mak dapat isyarat malam tadi mimpi macam ni kan. Jadi kita kena faham, kadang-kadang kecenderungan hati tu dia boleh jadi dua bentuk. Pertama dia panggil gerakan hati, yang kedua dia boleh jadi bisikan syaitan. Jadi kadang-kadang bila kita kata bisikan syaitan ni, kadang-kadang kita keliru. Kita ingat kita buat amal ibadah dapat kecenderungan, tapi rupa-rupanya syaitan bisik dekat dalam keadaan kita rasa kita tengah khusyuk tu. Tu kena hati-hati. Jadi macam mana nak tahu ustaz? Tu gerakan ke tu bisikan? Senang je, antara salah satu tanda dia, andai kata suatu perkara itu terjadi ataupun satu gerak hati itu terjadi, kalau dia mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan kita dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka moga-moga benda tu jadi gerak hati. Tapi kalau benda tu berlaku menjauhkan kita daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, takut-takut benda tu sebenarnya bisikan syaitan, yang mana dia nak memporak-perandakan anak Adam. Jadi suatu masa dulu bila Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada Iblis, wahai Iblis, apa yang menghalang engkau daripada sujud kepada Nabi Adam? Maka pada ketika itu Iblis kata, engkau jadikan dia daripada tanah dan engkau jadikan aku daripada api. Aku lebih baik daripada dia. Jadi lepas tu Allah Ta'ala kata, keluar engkau daripada syurga ini. Kemudian Iblis minta, mohon supaya aku dijadikan orang yang munzarin, orang yang dilambatkan wafat tu sehingga hari kiamat. Maka Iblis itu Allah SWT mengurniakan kurniaan kepada Iblis, maka Iblis dilewatkan wafatnya sehingga hari kiamat. Lepas tu apa janji Iblis pada Allah SWT? Dia kata la uwiyannahum, aku akan mengelirukan mereka. Jadi kita kena faham perangkap-perangkap Iblis. Dia bukan suruh kita buat maksiat. Kadang-kadang dia suruh kita buat maksiat, tak ada masalah kan. Dia kata kalau orang tu buat jahat apa semua, tu mudah kita boleh nampak. Tapi bila dia kelirukan kita, kelirukan macam mana? Kelirukan dalam keadaan kita sedang melakukan amal soleh. Kita rajin pergi surau, kita rajin pergi masjid, kita rajin dengan kuliah. Tiba-tiba dalam keadaan kita rajin, Allah SWT beri kesempatan masa, kebetulan Iblis pun menggalakkan kita, bagi motivasi, dia bisik kat kita. Rupa-rupanya dekat hati kita lama-lama rasa, aku ni bagus, aku sudah ada ilmu. Jadi rupa-rupanya dalam keadaan macam tu kita rasa diri kita best. Dekat situ datangnya sifat ujub tanpa kita perasan. Jadi kadang-kadang dia selalu berlaku macam ni. Tu pasal kadang-kadang kita tengok orang-orang agama, kadang-kadang kita masalah dia bila dia rasa diri dia dah mula hebat. Jadi dekat situ. Kalau dalam bab tasawuf kita akan cerita syaitan tu duduknya dekat mana. Tapi setakat malam ni kita nak beritahukan, kita tahu bahawa yang Iblis itu tugas dia mengelirukan supaya anak Adam ini terkeliru dengan perangkap-perangkap Iblis. Tapi adakah semua orang akan terperangkap? Jadi Iblis beritahu, tak semua orang akan terperangkap, melainkan hamba engkau yang
mukhlasin. Jadi melainkan hamba engkau yang benar-benar ikhlas. Jadi ikhlas tu apa? Ikhlas tu bila mana hati ni khalas, dah tak ada sesuatu yang lain. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk dalam tempat yang tersembunyi dekat dalam hati. Benda tu dah tak ada benda lain yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dekat situ dia dah tak ada nak kemahuan yang lain. Maka iblis pun tak boleh nak masuk, syaitan pun tak boleh nak masuk, malaikat pun tak boleh nak masuk. Sebabnya hatinya dekat yang terdalam ni sudah hidup. Dekat situlah terletaknya rasa ikhlas. Dekat situlah terletaknya rasa sabar. Dan dekat situlah terletaknya rasa redha. Jadi dekat situ kita sekarang ni, bila kita nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bila ditanya tentang ihsan, ya Rasulullah, bila ditanya akhbirni anil ihsan, al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak mampu melihat Allah, rasalah bahawa Allah itu sedang melihat diri kamu. Jadi dekat situ kita faham, kalau kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dekat hati kita ni dah tak ada yang lain. Bila kita solat, kita buat satu keputusan kita tu benar-benar kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita buat istikharah sekalipun, tiba-tiba kita buat istikharah, bukannya kita nakkan sebenarnya hakikatnya orang kata nampak macam kita nak mendirikan rumah tangga, tetapi yang kita buat istikharah ni tujuan dia kita nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga rumah tangga kita berkiblatkan Allah Subhanahu wa taala, bukannya berkiblatkan rumah tangga yang ideal, rumah tangga yang cantik, yang molek, tak, tapi semuanya adalah berkiblatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dekat sini bila dikatakan bahawa istikharah itu adalah fatwa hati, maka jangan disambitkan ataupun jangan dilibatkan orang lain. Kadang-kadang ada yang jadi masalah bila dah bertunang, tiba-tiba je yang si lelaki mimpi sebenarnya isteri dia orang lain pula. Dia macam tu. Kadang-kadang selalu syaitan dia boleh kelirukan dekat situ. Jadi dia putuskan tali pertunangan. Sebabnya sebenarnya iblis dan syaitan tu tak suka bila orang bernikah. Sebab nak mendirikan sunnah. Anda kata kalau ada orang nak mendirikan sunnah, maka iblis tu rasa terhina, maka dia akan mengelirukan. Jadi kalau kita rasa suatu benda tu menjauhkan kita daripada syariat, syarak, maka walaupun kita ada kecenderungan, maka kita diamlah. Simpan dalam hati sendiri. Jangan kita sibuk beritahu dekat orang lain. Namun setelah kita istikharah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan apabila kamu sudah berazam, bertekad, maka serahlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang dalam masa kita nak buat satu keputusan tu, kita mohon bersungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dekat situ tiba-tiba hati kita cenderung untuk membuat satu keputusan. Kemudian kita ambillah keputusan tu. Lepas tu apa yang jadi? Tiba-tiba orang kata disangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kita panggil kata bidalan. Bila mana tiba-tiba kita sangkakan bila kita istikharah tu kita nak dapatkan isteri yang baik, isteri yang tu yang akan membawa kita ke syurga. Tiba-tiba di tengah perjalanan tiba-tiba berlaku perceraian, masalah rumah tangga. Jadi adakah dekat situ kita nak kata istikharah kita betul-betul tak betul? Maka kita kena faham dekat sini lahirlah dua golongan. Yang pertama disebut sebagai golongan ahli asbab. Jadi yang kedua disebut sebagai golongan ahli tajrid. Kalau kita belajar dalam bab kitab hikam. Jadi ahli asbab tu apa? Dia akan mencari sebab-sebab. Maksudnya kenapa berlaku masalah rumah tangga? Oh, sebab dia tak buat ni, sebab rumah tangga tu tak buat macam tu. Tapi ada seorang lagi, bila berlaku masalah rumah tangga, berlaku masalah selepas dia buat keputusan, maka apa yang dilihat, dia cuba mencari hikmah. Apa sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada diri kita. Dalam suatu masa bila kita mahukan rumah tangga kita berlayar dengan baik, tiba-tiba berlaku perceraian. Rupa-rupanya yang kita mahukan rumah tangga yang bahagia, tetapi Allah Subhanahu wa taala nak mengurniakan kita dengan kesabaran.
Sebab apa? Sebab rupa-rupanya rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang indah, rumah tangga yang ideal itu rupanya tak bawa kita masuk ke dalam syurga. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita arti kesabaran dengan perceraian, rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala nak berjalan bersama dengan kita. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kadang-kadang bila kita buat istikharah, tiba-tiba keputusan yang kita ambil tak jadi seperti apa yang dirancang, rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala nak ajarkan kita erti redha, melepaskan sesuatu. Jadi bila melepaskan sesuatu, walaupun orang lain menghina, tetapi kita redha, kita lepaskan, kita serahkan semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita ada rasa redha itu, maka suatu hari nanti bila kita meninggal dunia, bila kita duduk alam akhirat, Allah memberitahu kita, memberikan kita berita gembira bila Allah menyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai, maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-Ku dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Jadi bila kita faham, kadang-kadang bila kita buat istikharah, kita ada kecenderungan hati, akal kita mahukan sesuatu yang berbentuk bahagia, tetapi Allah mengajarkan kita dengan ujian-ujiannya. Rupa-rupanya kalau kita melihat dengan lebih mendalam, maka kita pasti memahami hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan pada diri kita. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu, apabila diperdengarkan dengan ayat Allah, maka bergetarlah hati mereka dan bertambahlah iman mereka. Hanya kepada Tuhan mereka menyerahkan segala-galanya. Jadi tujuan kita buat istikharah itu bukanlah tujuannya kita semata-mata nak dapat sesuatu yang indah dan baik pada pandangan mata kita, tetapi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengaturkan hidup kita agar kita menjadi hamba yang patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah titipkan rasa kerinduan kita dan kasih sayang kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala yang menempati hati kita, tiada yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup sekadar ini dahulu. Kita beri tazkirah ringkas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman dan memberikan kita hidayah. Jadi saya sudahi dengan wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.